Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir yang dibuat oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahumullah. Di mana kita sampai hari itu kali terakhir bincangan berkenaan dengan surah Ar-Rahman. Itu kita ambil juzuk yang ke belakang Kita ambil daripada ayat 30, 29, 28, 27. Jadi kita ambil itu sampai ayat yang ke 14 sampai 25 sebenarnya. Kita bincangkan dah itu berkenaan dengan 2-3 perkara kat situ. Yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan tajuk sempadan pemisah di antara lautan. Sempadan pemisah di antara lautan laut dengan laut. Dia kata laut itu adalah laut yang masin. Bukan laut yang tawar tapi laut yang masin. Masin dengan masin. Di mana kita yang hanya diketahui oleh manusia pada zaman kita sekarang ni setelah mereka berjaya merentasi ataupun menjelajah lautan, dan mereka catatkan bahawa setiap lautan tu adalah berbeza dari segi kemasinan, kelikatan, kadar pH, kelarutan oksigen, hidupan air, dan mana di antara perkara tersebut yang menyebabkan setiap lautan tu ada beza hidupan dia. Jadi dari situ kita belajar dan kita ambil berkenaan tu, dan Allah Taala sebut di akhir ayat bincangan tersebut, dia kata yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, keluar daripada kedua-dua laut berkenaan al-lu'lu' wal marjan. Lu'lu' kita kata mutiara, marjan adalah karang, batu karang Yang kita tunjuk gambar hari tu berkenaan dengan bahawa itu adalah tempat di mana terkumpulnya dijadikan pengesahan bahawa dua laut tersebut adalah laut yang masin, bukan laut yang tawar. Okey. Ayat terakhir kita ambil itu dia kata Ibn Katsir rahimahullah, dia kata mari kita mesti situ. Okey, baik. Kita ambil itu wa amma qauluhu ta'ala. Okey, dalam Al-Quran Karim ada ayat yang lain. Ada ayat yang lain dalam surah Fatir. Contohnya bila Allah Taala sebut dalam ayat yang kita bincangkan, wa qauluhu, kata Ibn Katsir rahimahullah, yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, keluar daripada kedua laut berkenaan lu'lu', mutiara, marjan. Disebut lu'lu' ni boleh keluar daripada muara sebenarnya. Kawasan muara macam apa? Pasal kita dah terangkan tu mutiara tu sebenarnya adalah dia pasir bila masuk dalam kepah tu atau tiram tu, dia akan mula keluarkan saliva dia sendiri, tutup benda tersebut supaya jangan lukakan badan dia. So akhirnya dia akan jadi bulat sampai jadi bulat lah. Dah maksud betul. Cuma bila diorang kata mutiara buatan tu, maksudnya diorang buat sendiri. Diorang masukkan pasir dalam tiram tu supaya tiram tu bentuk mutiara. Dimasukkan dalam tiram tu pasir. So automatik tiram tu akan mula mengeluarkan lendir, dan lendir tu akan tutup. Dan lendir tu yang berkilat-kilat tu lendir daripada tiram tu lah. Untuk menghalang badan dia luka, dia buat benda tu. Kalau jadi semula jadi, mahal lah. Yang buat sendiri tu maksudnya dia ada ladang lah. Dia buat tiram dan mereka bela macam tu. Cukup matang, mereka ambil. Tu tambah lagi. So, itu yang kita bincang itu. Itu dia kata apa? Marjan pula adalah mutiara, adalah karang. Batu karang. Kita tunjuk gambar tu, dia kata batu karang ni pasal batu karang yang tua, dia punya dalam dia jadi macam batu permata lah. Bila diasah dan dicanai, maka dia akan berkilat. Dan dia ada warna putih, ada warna merah sebagainya. Jadi, dan dia kata maksud dia min majmu'ihima, daripada himpunan kedua-dua sekali keluar mutiara dan juga batu karang. Fa idza wajada dzalika min ahadihima kafa. Ibn Katsir kata kalau dia berarti daripada salah satu di antara duanya dan madai. Kama qala ta'ala, macam Allah Taala firmankan dalam Quran surah Al-An'am ayat 130, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum, wahai golongan manusia, jin dan manusia, adakah tidak datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian? Tapi kalau kita tengok kebaikan utusan yang ada adalah untuk manusia ni ada daripada manusia lah. Cuma masalah jin tadi para ulama bercanggahan pendapat. Adakah mereka mempunyai rasul seperti kita atau tidak? Itu perbincangan panjang lebar.
Sebenarnya sebelum manusia ada, mereka pun juga mendapat perutusan seperti mana kita. Macam mana kita dapat perutusan ada Allah Taala, mereka pun macam tu juga. Cuma selepas datangnya mereka ditarik penguasaan di muka bumi ini, dan kita menguasai, tak ada utusan kecuali pada manusia saja. Dan diorang ikut kepada manusia punya perutusan. Baik. Warusul, dan berkata Ibn Katsir, warusul, utusan-utusan innama kanu fil ins khassatan dunal jin. Mereka dahulu daripada kalangan manusia sahaja, tidak ada daripada kalangan jin. Kalau zaman kita selepas adanya manusia. Kalau sebelum adanya manusia tak. Boleh berlaku pada mereka pun ada perutusan juga. Pasal kerana jika tidak, bagaimana boleh menjadi iblis, jadi satu makhluk yang abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya? Mustahil. Mesti ada tunjuk ajar daripada Allah Taala sendiri. Kerana manusia ataupun jin ataupun makhluk diberikan akal, takkan boleh mencapai pemikiran mereka kepada mengenal Allah Taala secara sendiri. Itu konsep yang jelas. Kerana itu perutusan para rasul berlaku. Cuma pada zaman kita, lepas ada manusia, tidak ada lagi untuk jin perutusan. Tapi sebelum manusia ada, boleh jadi ada untuk mereka perutusan. Waqad sahha hadzal itlaq, dan telah sahih pelafazan ini. Maksudnya kena di sini Ibnu Katsir dia cuba untuk menyatakan bahawa pelafazan keluarnya utusan tadi daripada manusia, tapi dia sebut pada jin dan manusia. Sekarang ni daripada benda yang disebut Al-Quran kan itu dua benda. Mesti keluar daripada kedua-duanya, mutiara dan juga karang, batu karang. So, jadi kat sini dia kata kalau salah satu ada pun tak apa dah. Kena berdasar dia cuba nak pasal Ibnu Katsir rahimahullah, dia sebut juga pada awal tu dia antara pendapat yang datang adalah pertembungan di antara sungai dan laut. Itulah yang barzakh yang dibincangkan. Tapi kita bincang itu, kita kata tidak. Yang dibincangkan adalah pemisah di antara lautan dengan lautan. Dia kata wal lu'lu' ma'ruf. Lu'lu' mutiara ni ma'ruf, diketahui. Amal marjan, ada marjan ni. Faqila, maka dikatakan huwa sigharul lu'lu'. Ia adalah mutiara yang kecil. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Dikatakan pendapat ini oleh Mujahid dan Qatadah. Waqila, ada pendapat menyatakan marjan tu adalah kibaruhu wa jayyiduhu, yang besar daripada mutiara dan juga yang elok daripadanya. Hakahu Ibnu Jarir an ba'dis salaf. Dalam ceritakan pendapat ini oleh Ibnu Jarir daripada sebahagian salaf. Wa hakahu an Suddi, dan beliau ceritakan dia daripada As-Suddi. Wa amman haddatsahu an Ibn Abbas, daripada orang cerita pada dia daripada Ibn Abbas. Tapi riwayat macam ni lah, tak sebut nama dan sebagainya, maka putus sebenarnya kan. Daripada siapa mubham, tak diketahui perawi tersebut. Okey. Warawa mislahu an Ali. Dia akan juga macam tu daripada Ali bin Abi Talib wa Mujahid aidan. Sebenarnya macam pendapat ni macam ini yang disebut oleh Imam Syaukani. Bila kalimah-kalimah Al-Quran tadi merujuk kepada pengertian bahasa, maka apa-apa pendapat yang macam ni dikira siapa saja sama saja. Sama sahabat cakap ke, tabi'in cakap ke, sama je. Tak ada beza, dia kata. Kerana bagi dia, bila benda tu berkait dengan bahasa. Adapun jika berkait tajuk akidah dan hukum hakam, maka para sahabat didahulukan. Tak boleh kita melampaui mereka dan menggunakan akal atau bahasa untuk memahami perkataan yang dibawakan oleh Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Adapun kalau sekiranya benda tu macam lu'lu' marjan, dia adalah mutiara dan apa benda, tak kisah. Bahas macam mana pun tak ada masalah. Istilah tadi kepada bahasa. Okey. Dia kata waqilah, dan dikatakan juga nak marjan ni adalah huwa nau'un minal jawahir ahmar laun. Dia adalah satu bentuk daripada perhiasan-perhiasan, itu batu-batu permata ahmarul laun yang berwarna merah. Kita tunjuk gambar tu kan. Okey, ulang balik. An Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala al marjan khirzun ahmar. Dia kata marjan ni adalah manik yang berwarna merah. Wa qala Suddi huwa buzzaz bil farisiyah, dia adalah buzzaz dengan bahasa Farsi. Dia disebut manik merah dengan bahasa Farsi. Okey, ini yang dikatakan. Okey. Itu berkenaan dengan tajuk hiasan ni keluar daripada dua-dua laut berkenaan. Wa amma qauluhu, dah ada pun firman Allah Taala, wa min kullin ta'kul lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Dan daripada setiap laut berkenaan, dari semuanya kamu keluarkan, kamu makan daging yang segar, dan kamu keluarkan perhiasan yang kamu akan memakainya. Surah Fatir 12. Falam, maka daging disebut sini min kullin minal ujaj wal azm. Maka diperolehi daging tu yang segar tu daripada dua-dua, daripada lautan yang masin dan yang tawar. Sungai dan laut dua-dua sekali ada hidupan dia. Ya, bersama ada daripada yang masin ataupun yang tawar. Wal hilyah, tapi hilyah perhiasan, innama hiya minal milhi duna al azbi. Ia hanyalah keluar daripada yang masin, tak ada yang tawar.
Sebab daripada yang kawasan laut yang sungai yang tawar ni tidak banyak perhiasan ditemui. Tapi kalau yang pada laut dia banyak. Cengkerang lautan, manik dan sebagainya kan. Memang diambil daripada laut, banyak daripada laut. Sungai tidak ada. Ni kata-kata yang sebut di sini oleh Ibn Katsir rahimahullah. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ma saqata qattun qatratan minas sama'i fil bahri fa waqa'at fi sadfati illa sara minha lu'lu'atan. Dia kata tidak jatuh sama sekali titisan daripada langit ke dalam lautan, lalu jatuh ke dalam tiram atau kepah atau ini. Sadafah ni apa benda yang klaim lah, binatang yang bercengkerang ni. Illa sara minhu lu'lu'ah, benda kan dia akan menjadi mutiara. Tapi macam kita terangkanlah sebenarnya bukan macam tu. Kerana mutiara ni terbentuk dengan sebab jatuhnya pasir atau benda ke dalam binatang cengkerang ni, maka dia akan automatik bila tak boleh keluarkan, benda tu melekat, maka dia akan cover dengan satu selaput yang licin supaya tak lukakan badan dia. Tapi akhirnya selaput tadi jadi bulat. Sikit demi sikit jadi bulat. Itu jadi mutiara sebenarnya. Mutiara ni macam magic, tak ada magic. Dia memang benda tu dibuat. Okey. Wa kadza qala Ikrimah. Dia memang dikatakan oleh Ikrimah. Dan dia kata wazada, dia tambah fa idza lam taqa fi sadfatin nabatas biha anbarah. Dan bila tidak jatuh ke dalam binatang cengkerang, maka dia akan tumbuh dengannya anbar. Anbar ni banyak pengertian. Ada anbar di setengah para ulama dia kata ambar ni adalah muntah ikan paus, muntah dia tu. Ambar. Ada kata lemak ikan paus, anbar. Dia kata lemak ikan paus, dia macam bau dia wangi sikit. Ada orang kita jual macam sabun tu, anbar. Anbar ni dia pasal bahkan satu jenis ikan paus tu panggil ikan anbar. Yang atau sperm whale yang kepala dia petak tu kan, dia panggil ambar. Kalau dia kata yang lain tu nama lain, yang itu adalah nama ambar. Itu yang disebut berkenaan anbarah. Dia kata tumbuh, ada kata pokok yang dari tumbuhan yang dalam lautan tadi, sponge pun sebagainya, ada tumbuh macam tu, ada yang berbau wangi. Wallahu alam. Tapi benda ni tak ada sanad direct kepada para sahabat Nabi SAW tentang pendapat ini. Dia kata waru yang min ghairi wajhin, dan diriwayatkan daripada lebih satu bentuk daripada Ibn Abbas nahwahu, seumpamanya. Jadi semuanya tidak ada yang sahih sebenarnya. Riwayat yang datang tidak ada yang sahih. Dia kata wara Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas, dan meriwayatkan Ibn Abi Hatim daripada Ibn Abbas, qala, beliau berkata, idza amtaratis sama', bila menurunkan hujan langit, mana langit turun hujan, fatahati al-asdaf, akan terbukalah semua cengkerang-cengkerang binatang-binatang yang klaim ni akan terbuka. Fil bahri afwahaha, mulut-mulutnya dibuka. Dia kata fama waqa'a fiha, yakni minal qatri, dia kata dan apa-apa jatuh padanya, pada cengkerang tersebut daripada tisisan air hujan, fahuwal lu'lu', maka dia adalah lu'lu', dia menjadi mutiara. Isnaduhu sahih, tapi fihi maqal. Masih lagi tak ni, saya cek dah. Semua tak ni, semua tak ada riwayat yang sahih betul. Dikata disahihkan oleh Ibn Hatim, tapi masih lagi tak ni. Bahkan kalau kita mauquf pada para sahabat Nabi SAW pun, kita kata benda berkenaan bukan termasuk di antara perkara ghaibi yang perlu kepada kita. Pasal tak ada kaitan akidah, maka benda berkenaan kalau tidak betul sekalipun tidak perlu kita risaukan. Tak perlu kepada kita untuk kita fahami. Bahkan bila kita kaji zaman sekarang, maka memang orang buat kan, memang mutiara buatan tu dibuat, bukan maksud dia orang buat dalam gudang tau. Maksudnya dia tanam, dia plan kepada kepah tu dia letakkan benda berkenaan. Dia ada video, kalau tuan buka dalam YouTube ada cara dia buat. Dia kata ladang mutiara kan. Cara dia buat tu dia letakkan dalam tu pasir atau batu kecil, nanti cengkerang binatang tu akan automatik buat. Dia akan cover supaya jangan sampai badan dia luka, dia cover sampai akhirnya menjadi bulat. Sikit demi sikit dia tambah air liur dia sampai dia jadi bulat untuk dibuang. So dapatlah, kalau kita dapatlah. Kalau dia besar dia akan dapat dan dia akan bersihkan. Jika tidak, dia akan tambah lagi sampai jadi. Okey. Kadang-kadang dalam satu biji tu ada satu dia panggil apa? Tiram tu, dia orang akan ada buat 2-3 biji. Dia biasa satu biji satu kan, dia buat 3 biji. Dapat untuk pasal nak cepat kan. Benda tu bukan lagi menjadi barang yang rare, jarang-jarang, tapi dah jadi barang yang biasa. Tu sebab kenapa kita mutiara buatan. Jangan faham mutiara buatan tu maksud dia buat kat dalam makmal. Mutiara buatan tu maksud dia dimasukkan pasir, bukannya semua dia jadi terbentuk dalam
tiram berkenaan cara dia. Okey. Dia kata dia kata walamma kan al-ittikhadhu hadhihi al-hulyah ni'mah. Walamma, oleh kerana dia kata kan ittikhadhi hadhihi al-hulyah, pengambilan perhiasan ini. Pasal kita dah bincang tu, surah Ar-Rahman ni mengungkit kepada manusia nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan, kan, kurniaan Allah Taala dan sebagainya. Termasuk nanti pada tajuk berkenaan dengan tajuk apa, ahli syurga, ahli neraka sebagainya. Ahli syurga, apa yang akan dapat di syurga nanti pun diungkit di sini. Diungkit di dalam surah Ar-Rahman. Jadi sebelum sampai kepada bahagian tersebut, dekat sini Allah Taala diungkitlah berkenaan dengan antaranya adalah pemberian Allah Taala kepada kita perhiasan sebagai kata tanda nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata walam makan ittikhadhu hadhihi al-hilyati ni'matun. Oleh kerana pengambilan barang perhiasan ini adalah nikmat ala ahli al-ard, kepada penduduk bumi. Imtanna biha alaihim, maka Allah Taala mengungkit kurniaan dengannya ke atas mereka. Faqala, maka dia pun berkata, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat Tuhan kamu yang manakah kalian berdua mendustakan. Kalian berdua mendustakan. Kalian berdua tu maksud dia manusia dia apa, maksud jin dan manusia. Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wa qauluhu, berkata Ibn Katsir rahimahullah, walahul jawaril munsya'at, dan miliknya lah al-jawaril munsya'at, al-jawari al-munsya'at. Jawari itu dipanggil dia plural bagi jariyah. Jariyah yang tadi boleh panggil sufun, kapal-kapal. Safinah, mana kapal kan? Yang pasal dia perkataan jara, yajri, maksud dia mengalir ataupun berlayar. Maksud dia bergerak macam tu kan. Tajri. Macam bila Allah sebut dalam Quran apa? Wa min ayatihi min ayatihi surah Yasin apa dia? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, jap kan? Wa min ayatihi, jap. Dalam surah surah Al-Baqarah boleh tak? Surah Al-Baqarah boleh ambil tak? Memang ada. Ambil Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tilka rusulu depan sangat dah. Okey, atas sikit. Dia kata wa min ayat dia kata wal fulki allati tajri fil bahr ma yanfa'un nas. Fulk allati tajri fil bahr, kan? Dia kata kat sini Safa Marwa. Okey, kat sini. Dia kata wal fulki allati tajri fil bahr. Perkataan tajri ni. Daripada sini perkataan jariyah tadi. Pasal dia bayangkan kapal tu bila bergerak di lautan, dia macam mengalir. Dia terus bergerak. Dia macam tu. Jadi tajri fil bahr. Perkataan jara yajri maksud berlari punya juga. Jara yajri maksud mengalir punya juga. So kat sini kalimah kapal tu, al-fulk, dibayangkan dia tajri fil bahr, maknanya mengalir di lautan. Bergerak secara macam mengalir. Kan kapal kan dia ikut arus. Dia bukan jalan macam benda lain. Jadi dengan sebab itu dia kalimah dari situ diderive kalimah perkataan al-jawari. Al-jawar, walahul jawaril munsya'at. Walahul jawar. Dia kata yakni al-jawari yakni as-sufun. Sampan-sampan, kapal-kapal. Allati tajri fil bahri, yang bergerak, yang bergerak atau yang berlayar di lautan. Tapi perkataan jara yajri itu kan maksud berlayar lagi. Dia boleh masuk perkataan dengan maksud tadi lah,
bergerak dengan cara macam mengalir. Cuba kita anjarak. Okey. Qala Mujahid, berkata Mujahid. Dia kata ma rafa'a qal'uhu minas sufun fahiya munsya'at. Dia kata jawaril munsya'at adalah kapal-kapal yang besar. Kapal-kapal yang besar. Yang munsya'at. Maksud dia kapal ni ada kecil, ada besar. Al-jawaril munsya'at, kapal-kapal yang munsya'at yang dikatakan oleh Mujahid sebagai dia kata yang dia mempunyai qal'ah, dia punya dinding dia tu macam kubu. Titanic tadi, zaman dulu kapal kayu. Kan? Macam itulah. Lancang tak, orang Melayu kita panggil, ada beza kan, kapal lancang. Lancang kuning. Asal lancang kuning? Tahulah. Okey. Fahiyal munsya'at, maka dia dipanggil munsya'at. Wa ma lam yarfa'hu, mana yang yarfa'u qal'uhu, mana dia punya dia dinding tepi tu tak naik tinggi, maka tak dipanggil munsya'at. Falaisa bi munsya'at, dia kata. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, munsya'at yakni al-makhluqat, yang dicipta, yang dibuat, yang direka. Yang kita pernah bincangkan dahulu berkenaan masalah kapal ni saiz dia, bentuk dia adalah ataupun permulaan dia adalah di antara kurniaan Allah Taala yang besar. Bahkan tidak ada siapa-siapa pun tahu cara buat kapal kecuali lepas Allah Taala ajar pada Nuh AS. Mana apa kapal yang ada manusia pakai sekarang, semua balik kepada apa yang blueprint asal diajar kepada Nuh. So tak ada siapa buat kapal kecuali benda tu termasuk di antara nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu Taala yang tak boleh kita nak mengatakan kita sendiri buat. Sebenarnya balik kepada apa yang diajar oleh Allah Taala kepada Nuh AS. Sebab Nuh AS buat kapal, dan kapal Nuh tu telah dijadikan sebagai asas kepada pembinaan yang lain yang pada apa manusia lain buat. Itu yang dimaksudkan kenapa Allah Taala ungkit tentang Nuh punya kapal sampai sekarang, sebab tu. Bahkan bila Allah Taala sebut tentang kapal, bukan kali Allah Taala sebut tentang kapal. Sebab kita pasal benda tu dah depan mata kita ingatkan benda tu lama dah ada. Dan kita tahu sebelum dari itu tidak ada siapa berlayar seperti mana berlayar Nuh AS. Sebelum dia tu buat kapal yang dibina oleh Nuh AS kan, dia kita panggil apa? Yang diorang kata buoyancy, teori Archimedes kan. Archimedes tu menjelaskan sahaja apa yang menyebabkan kapal terapung. Bukan dia yang buat kapal asal. Seketika dia lahir dah ada dah kapal. Cuma masalah macam mana kapal tadi dibentuk tu Allah Taala berikan ilmu. Sebab manusia ni bila turun ke dunia ni Allah Taala tak biarkan macam tu saja. Kalau ada orang persoalan macam mana Adam ada baju, macam mana Adam keluarkan gandum daripada masak makanan macam mana? Ada orang tanya, boleh ke Adam masak makanan? Dah Adam turun ke dunia kan bijak. Bukan bercakap bahasa beruk kan. Adam turun ke dunia dia. Jadi dengan sebab itu memang tak mustahil Allah Taala ajar kepada dia. Macam mana Allah Taala jadikan untuk belajar anak dia kan, nak tanam saudara dia yang telah dibunuh. Kau telah hantar ke gagak mengorek depan dia. Gaduh-gaduh, lepas tu mati, lepas tu sekali tu korek. Lubang, jatuh tolak satu lagi. Dekat situ baru dia faham. Oh, itu patut benda patut buat. Ya? Tak ada kematian lah. Belum lagi ada kematian. Sebab tu kenapa dia tak tahu macam nak buat. Tu dia kata dia ajiz tu. Dia kata aku lemah. Untuk kalau dah memang ada kematian, mesti dia tahu cara nak tanam. Macam kita kan cara nak basuh, nak gunakan air. Tandas yang pam ni kan. Saya ingat dulu kawan saya seorang budak Arab Yaman. Kampung dia pakai simbah sendiri air. Dekat jamban, ada jamban. Tapi pergi ambil air, hantar keldai, bawa naik air, naik atas. Lepas tu nanti kalau habis, pergi ambil air lagi. Macam tu. Tapi yang kesiannya yang pergi ambil air adik-adik perempuan dia. Yang lelaki tak buat kerja yang tu. Pelik ingat lah. Tapi dia cerita dengan saya pengalaman dia. Kan tandas flush ni kan. Dia sampai kat kampung dia tak pernah ada tandas flush. So bila dia masuk, dia kata dia masuk asrama kan. Dia tarik, tiba-tiba air tu keluar. Dia menggelupur nak lari. Sebab apa? Takut nanti banjir air tu keluar lah. Nampak tak? Kita dengar macam biar. Tapi bagi kita yang kecil-kecil dah tengok jamban tu ada kat rumah kita, tak pernah kita tak tahu. Orang yang tak pernah tengok, dia kan fascinated. Macam, wah, macam ni ke? Kita jamban yang kecil jumpa macam tu. Diorang punya, kalau jamban kita nyanyi dari kecil kan. Macam kita jamban orang Jepun. Siap nyanyi lagi kan. Lepas tu simbahkan air. Kita rasa fascinated kan. Orang Jepun yang kecil bapak dia tak pakai tandas macam tu. Dia rasa apa? Biasa lah. Faham tak? So, jadi macam masa kadang-kadang manusia ni telah merasai nikmat tadi lama sangat, tak pernah tahu benda tu tak pernah wujud. Diwujudkan Allah Ta'ala untuk membantu kehidupan mereka. Sebab Allah Ta'ala ungkit. Allah Ta'ala ungkit berkali-kali. Macam api, Allah Ta'ala ungkit. Ada surah apa dan surah Yasin kan. Allah Ta'ala ungkit berkenaan api tu daripada pokok. Kan?
Maksud dia itu yang benda-benda kita kena perhatikan. Bila Allah nak ungkit tu, maksud dia benda tu kita tak pernah tahu sebenarnya. Itu yang kenapa kita kena perhatikan. Jadi tak, dia kata makhlukat. Wa qala ghairuhu, dia berkata selain daripada Mujahid, selain Qatadah, al-munsyaat atau munsyiat, al-munsyiat bi kasri shin, dengan kasrah shin. Dia kata al-badiat yang besar, yang dia kata yang apa yang dimulakan, yang diadakan. Bada'a, dia perkataan bada'a. Al-munsyiat, al-badiat maksud dia. Kal a'lam, yang besar kapal dia seperti apa? Gunung. A'lam, kal jibal fi kibariha, dalam besarnya. Fi kibariha, dalam saiznya. Wa ma fiha minal matajiri, dan apa yang ada dalamnya daripada apa? Barang-barang perniagaan. Wal makasibi, dan juga barang-barang pekerjaan. Al-mankulati, yang dinukil, yang dipindahkan, min qatrin ila qatrin, daripada satu kawasan ke kawasan yang lain, dari satu penjuru ke penjuru yang lain. Wa iqlimin ila iqlim, dari satu benua ke benua yang lain. Mimma fihi min salahin linnas, ya, daripada apa yang terdapat padanya daripada pembaikan atau pengelokan untuk manusia. Fi jalbi ma yahtajuna ilaihi, dalam mendapatkan apa yang diperlukan oleh mereka kepadanya. Min sa'iri anwa'il bada'i, daripada segala bentuk barang-barang. Kalau kita kata kita nak lintas ke kawasan lain kan jauh. Kan mungkin kalau kita kata nak pindahkan binatang, lintas sini mati dulu. Tapi bila ikut lautan, sekejap je. Mana satu benua ke sini, kalau sini kena pusing jauh. Jadi Allah Ta'ala jadikan benda berkenaan perpindahan. Pindahnya. Dari satu sini ke sini, menggunakan lautan itu adalah paling mudah. Dan paling cepat sebenarnya berbanding dengan kawasan ni. Zaman kita cuma ada satu lagi, kapal terbang. Cepat lagi lah. Tapi dalam masa yang sama, untuk benda-benda yang besar dan banyak, tetap kapal laut tetap menjadi pilihan utama. Logistik utama sebenarnya kapal laut. Kapal terbang tu sebenarnya ad hoc. Benda yang terpaksa hantar cepat sangat. Jika tidak, lain-lain penghantaran semua pakai kapal laut. Bukan kapal udara sebenarnya. Kapal laut adalah yang paling banyak sekali. Nak tapi yang cepat tu yang dia akan jadi mahal lah. Yang tak cepat sangat dan sebagainya, maka akan jadi mahal. Okey, jadi tapi kalau kapal laut, kalau benda tu tak dirosak, tak mati sebagainya, maka dia adalah antara benda paling elok sekali. Paling elok dan juga paling murah. Sebab dia terapung atas air, tak perlu pada minyak. Kalau yang dulu, zaman dulu lagi lebih baik kalau menggunakan layar. Lagi tak ada pakai apa benda. Dia gunakan apa? Dia gunakan layar jalan je. Dengan anugerah Allah Taala, maka bergerak semua sekali. Tanpa adanya apa? Enjin. Tak ada enjin pun. Tapi boleh berjalan ke sana kemari. Sampai zaman dahulu kalau kita lihat, penjajahan dibuat oleh negara-negara besar ke negara Islam pun dengan kapal. Saya tengok baru ni ada satu apa macam mana BBC buat berkenaan dengan apa? Guilty pleasure. Yang tu tentang dadah. Opium. Rupanya Hong Kong tu terjual kepada British sebab China dia bunuh 65 orang pengedar dadah daripada Britain, dan Britain datang balik dengan kapal-kapal armada tentera dia, bunuh rakyat China sebanyak 20,000 ke 25,000 orang. Lepas tu orang tuntut perjanjian Nanking untuk supaya China bayar balik kepada pengedar-pengedar dadah opium tu, candu tu, bayar balik sekali dengan bunga dan sebagainya, sampailah sekali China terpaksa serah Hong Kong. Itu kisah sebenar. Tergadai kan? Tergadai kerana opium. Dan antara penyebar paling besar untuk candu adalah missionaries Kristian. Missionaries Kristian telah tukang edar dadah kepada rakyat China. Ini sejarah. Rupanya China sampai sekarang, di sekolah, buku teks mereka ceritakan benda ni. Mereka tak tinggalkan. Kita tinggal lama dah apa penjajah buat kan. Ada orang tak lupa kan. Apa dibuat oleh Inggeris kepada mereka. Sedangkan dia pertahankan rakyat dia daripada apa? Dadah. Tahun 5 dapat balik. Dapat balik dah. Tapi nak ceritakan sekali sejarah tu. Macam mana tergadai sebuah pulau, dan daripada pulau tersebut Inggeris berterusan mengedar dadah ke China. Sebenarnya pulau tu pulau untuk pengedaran dadah je. Kisah heroin, heroin, morfin dan sebagainya kan. Morfin, heroin, dia macam ni. Opium, morfin, heroin.
itu semua tu adalah dia daripada apa dia semua daripada pocket popis lah. Tapi cerita dia yang nak ceritakan Cina dahulu, mana dia kata macam yang inilah apa pengacara tu kata di antara peperangan paling mengaibkan untuk Inggeris. Sebab kerana dadah. Hanya kerana dadah dia sanggup buat benda tu. Tapi dah penguasaan di China berlaku dengan dadah. Bayangkan. Dahsyat sungguh. Tapi ya, bayangkan dia datang hantar pakai apa? Pakai apa lah? Sekarang ni kena balik lah. Mexico bawa masuk. Memang? Pakai kapal selam. Oh yo. Dia orang bukan pakai ni, pakai kapal selam. Apa selam bawa ke UK? Yang tahan dunia visi dah semua boleh kapal selam. Oh. Tapi dia operate 2-3 orang lah kapal selam. Kecil je. Beripat je. Memang Gila-gila. Tapi kita ceritakan macam di zaman dahulu pun penaklukan alam Melaka jatuh pun kapal laut lah. Mana ada kapal steam lagi waktu tu. So, jadi kita kata tengok macam mana berlakunya mana benda tersebut penguasaan di dunia ini, dan memang kita kata benda besar dalam Islam. Dalam negara Islam dunia ada benda besar. Walihadza, dan kerana ini qala Allah Ta'ala berfirman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan manakah nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu berdua nak dustakan? Allah Ta'ala suruh tengok dan suruh Allah Ta'ala suruh apa? Suruh perhatikan balik dan fikir mana lagi nikmat kita nak dustakan. Allah Ta'ala nyatakan lepas tu ayat yang ke-26 sampai 30 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Memberitahu yukhbiru ta'ala, berkata Ibn Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala, memberitahu Allah tabaraka wa ta'ala, anna jami'a ahlal ardi, bahawa semua penduduk, lepas kita disebut berkenaan nikmat yang kita dapat, lepas tu Al-Quran menyatakan bahawa semua penghuni bumi, anna jami' ahli ardi, bahawa semua anna jami' ahli ardi, semua penghuni bumi, sayadhhabuna wa yamutuna ajma'un, bahawa mereka semua akan pergi, akan binasa dan mereka akan mati semua sekali. Wa kadzalika ahlas samawat, demikian juga penghuni seluruh langit. Yang berada di langit adalah para malaikat. Macam kita berkali-kali terangkan bahawa malaikat diletakkan Allah Ta'ala untuk menghuni kawasan langit. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menceritakan tentang perkara tersebut. Langit itu dihuni oleh para malaikat. Dan langit tadi bukan langit yang kita nampak, langit atas lagi. Macam kita baca surah Al-Mulk dahulu, kita baca bahawa Allah Ta'ala jadikan bahawa langit paling rendah tu, hiasan dia adalah bintang-bintang. So selagi tak lepas bintang-bintang, anda tak lepas lagi langit pertama. Masih langit pertama punya hiasan sahaja. Belum lagi kawasan langit yang pertama. Dia kata demikian, dia kata illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yabqa ahadun siwa wajhahu karim, dan dia kata tidak akan kekal sesiapa pun kecuali wajahnya yang mulia. Allah Taala saja. Ini masalah dan masalah apa kita umat Islam beriman dengan ayat ini tanpa perlu takwil. Tanpa kata macam wajah ke perut mana kaki mana, tak ada. Allah Taala kata macam tu. Dan bila masalahnya bagi kumpulan orang-orang mengaji falsafah, dia kata kalau ada wajah, maksud ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah. Ada kedudukan, maka dia makhluk. Dia faham macam tu. Sedangkan kita dan Islam ni kita belajar untuk beriman. Sebab dalam surah Al-Qiyamah Allah Ta'ala nyatakan, dalam surah Al-Qiyamah kita pernah baca dahulu, Allah Ta'ala nyatakan wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari berkenaan bergembira kepada Tuhannya ia memandang. Nah, hadis Nabi SAW juga menyatakan antara nikmat syurga yang terbesar yang terakhir akan dikurniakan kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, dan berdasar pada amal mereka adalah melihat pada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana orang ini akan melihat, manusia ini akan melihat Allah Ta'ala ikut kadar amal masing-masing. So, itu adalah antara kemuliaan memandang pada wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada timbul tajuk macam tapi kadar wajah ada sekian. Itu Allah Ta'ala kata ada wajah lah. Cuma jangan payangkan wajah tu macam mana. Wajah macam mana. Yang jadi pula macam apa, Syekh Siti Jenar pula dia tenung muka sendiri, pegang cermin, dia pandang ini dah wajah dia. Wajah dia tu adalah wajah Allah Ta'ala. Itu masalah. Fa inna rabba ta'ala wa taqaddasa la yamut. Kenapa Allah Ta'ala sebut tentang wajah dia tak akan binasa? Kerana dia Maha tinggi, Maha suci,
tidak akan mati. Allah tidak akan mati. Semua akan mati kecuali Allah Ta'ala. Bal huwa hayyul ladzi la yamut abada. Bahkan dia adalah yang maha hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya. Ini adalah benda fakta yang perlu ditekankan. Kerana inilah perkara yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mana wafatnya Rasulullah SAW. Bila Abu Bakar kata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah pun mati. Barang siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Taala Maha hidup, tidak akan mati. Dia tekankan perkara ini. Pasal itulah, dan Allah Ta'ala sebut perkara ini juga kepada kita supaya kita hanya bergantung kepada dia. Ini kena ingat, faham. Masalah bila Allah Ta'ala kata semua akan mati, dia tak mati, bukan maksud dia macam okey. Bukan okey je. Kita tahu bahawa dia lah tempat pergantungan yang sebenar. Yang lain kita bergantung boleh hilang binasa. Bergantung kereta boleh rosak, bergantung motor boleh rosak. Bergantung benda ni, bergantung apa saja, semua sekali akan rosak, akan binasa. Hanya Allah Ta'ala saja yang tak akan binasa selama-lamanya. Nanti dia nak tekankan ayat ni. Qala Qatadah, berkata Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, dia kata anba'a bima khalaq. Allah Ta'ala beritakan tentang apa dia telah cipta. Dan daripada awal, apa diciptakan Allah Ta'ala, dia terangkan apa dia buat, apa dia cipta manusia, cipta sekian, dia ceritakan. Thumma anba'a anna dhalika kulluhu fan. Kemudian lepas dia terangkan semua benda yang dia nikmatkan pada kita, kejadian kita, jin, kejadian macam berkenaan sepadan lautan, berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan, semua sekali tu akan binasa. Sebab jangan sampai bila manusia ni sibuk dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia terbuta berkenaan masalah matlamat hidup yang sebenar. Sebab kita bukan duduk dunia untuk kekal. Datang kita ke dunia ni untuk apa? Pergi. Cuma masa saja. Setiap orang dah ada tiket. Tapi tiket kita tak tahu pukul apa. Mungkin saya awal, mungkin tuan-tuan awal, tak kita tahu. Tapi semua orang akan naik. Destinasi kita satu. So dunia ni tempat persinggahan sementara saja. Untuk kita mengumpulkan bekalan untuk pergi ke sana, pergi ke negeri satu lagi. Dibayangkan oleh para ulama berkaitan tajuk ni, dibayangkan bukan nak macam kita ni macam berada satu apa? Dia kata berada pada satu macam persinggahan, macam satu port. Pelabuhan. Mana kapal kita ni diberi kita berapa minit, tempoh berapa jam, berapa tempoh untuk pergi kutip apa benda yang patut kita bawa pergi ke satu lagi tempat. Macam kita ada duit lah. Duit currency kita di Malaysia ni, kalau bawa pergi ke UK, kan tinggi sangat pun. Ada negara tak terima. Kalau tahu pergi kat Turki dan sebagainya, bawa ringgit Malaysia tak nilai. Cuba bawa duit euro. Bawa duit euro, dia akan nilai tinggi. Maka ada jiran saya cerita, dia buat tukaran tu untung lagi. Mana bawa euro, dia dapat gain lagi banyak. Power beli dia lebih besar berbanding dengan dia bawa ringgit. Kalau ringgit tukar dengan dengan duit Turki, tak usah. Kalau tukar gunakan euro, walaupun dia kata dia plus minus balik, dia untung lebih. Dan bukan sikit-sikit dia kata. Sebab tu macam konsep ni yang sama kita faham. Bahawa currency di akhirat nanti bukan currency dunia. So apa tukaran? Kena tukar dia sekarang lah. Sampai sana tak ada tukar dah. Macam, dulu ada barang dekat sekian. Ada dulu barang dekat sekian. Saya ada tanam harta karun belakang rumah ada. Banyak emas. Tapi kita tak gunakan dengan betul. Maka habis musnah lah. Kita kata dulu saya dulu macam ni. Saya dulu boleh buat ini. Saya dulu boleh sekian. Tapi kita tak buat. Sebab tak buat sampai sana, currency tak ada. So, jadi sebab itu kenapa Allah Ta'ala lepas sebut nikmat. Ini cara targhib wa tarhib. Kan dia galakkan, biar orang tengok happy. Lepas tu Allah Ta'ala kata, akan musnah semua. Tak ada apa yang tinggal. So, orang tu faham bahawa sebenarnya dunia ini hanyalah sementara sahaja. Bukan dia matlamat. Apa yang ada tadi untuk tangga ke akhirat. Bukan tempat pengakhiran. Macam maksudnya Ramadan kan, kita masuk Ramadan. Ramadan bukan penamat. Maka Ramadan adalah tempat latihan je. Untuk supaya 11 bulan lagi kita datang, kita dah ada dah matlamat dan tujuan kita yang kita dapat Ramadan itu, kita nak buat apply balik dalam bulan-bulan ni. Tu banyak kita para ulama letakkan macam teguran yang mengatakan kunu rabbaniyin. Jadilah kalian semua orang-orang rabbani yang mengabdikan diri pada Rabb, kepada Allah Ta'ala, kepada pencipta, kepada Tuhan. Wala takunu ramadaniyin. Yang kamu semua jadi ahli Ramadan. Abdi diri dalam bulan Ramadan je. Pasal dia bukan matlamat. Pasal lepas Ramadan tu macam kita terangkan, dia kata kerunsingan manusia lepas Ramadan. Dia ada 3 benda kerunsingan yang besar.
Pertama, pasal apa janji Nabi, itu benda kita kena rusing. Pertama, Nabi janji, Al-Quran Karim janjikan, dengan ibadah Ramadan itu, dengan Ramadan tu datang, puasa kita buat, kita mesti bertakwa. Moga-moga kita bertakwa. Saya cek, bertakwa tak? Dah ada takwa ke belum? Tak dapat, nangis. Sebab rugi lepas dah. Lepas tu kan kata, kedua, berkenaan penghapusan dosa. So, Nabi kata, bahkan puasa Ramadan kan, kerana iman mengharapkan janji Allah Ta'ala. Bahkan malam qadar pun, kalau kita qiyam malam qadar, pun janji Nabi adalah apa? Hapus dosa je. So, maksud dia, orang tersebut kena faham, inilah matlamat dia. So, jadi kalau keluar Ramadan, tak diampunkan dosa. Rugi. Yang Jibril doa sebut 3 benda, sebut Nabi amin. Antaranya adalah orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tak diampunkan dosa dia. Nabi diaminkan kan? Itu benda besar. Benda 2. Yang ketiga, pembebasan api neraka. Sebab kita semua dah ada qadar. Allah Ta'ala punya qadar berjalan ke atas kita. Dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu riwayatkan. Yang dia berkata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yauma. Seorang kamu ni dihimpun kejadiannya dalam perut ibunya dalam masa 40 hari. Kemudian dia jadi alaqah. Kemudian macam itulah. Kemudian dia jadi mudghah macam itulah. Thumma yursul ilaihi malaku, kemudian diutus padanya satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, malaikat itu tiup padanya ruh. Wa yuwaru bi 4 kalimat. Dia tulis 4 perkara. Berkata bi rizqihi, untuk rezeki dia. Wa ajalihi, tempoh dia. Wa amalihi, dan amal dia. Wa syakir, dan saya bahagia atau sengsara. Kat sini tulisan tu tak merunsingkan kita lagi. Sebab yang belakang hadis tu lagi runsing. Bila Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih, demi Tuhannya nyawaku di tangannya. Inna ahadakum, seorang kamu ini, la ya'malu bi amali ahli jannah, pasti akan beramal dengan amalan ahli syurga. Hatta ma yakunu bainahu bainal jannati illa zira', sehingga tak ada di antara dia dengan syurga kecuali sehasta je nak masuk. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu mendahului ke atasnya kitab. Kitab yang malaikat salin tu kan? Mendahului ke atasnya kitab. Annahu min ahli nar, bahawa dia dengan ahli neraka. Apa jadi? Faya'malu bi amali ahli nar, maka automatik dia akan beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulun nar, dia akan masuk neraka. Dan di opposite sebaliknya, wa inna ahadakum, seorang kamu ini, la ya'malu bi amali ahli nar, pasti beramal dengan amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu bainan nar illa zira', tiada kecuali untuk masuk neraka kecuali hasta je lagi. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu mendahului ke atasnya kitab, tulisan yang dicatatkan. Annahu min ahli jannah, boleh termasuk di kalangan ahli syurga. Faya'malu bi amali ahli jannah, maka dia akan beramal dengan amalan ahli syurga. Fayadkhul jannah, dia akan masuk syurga. Yang kedua ni, saya dengar cerita sini, kawan kita cerita. Jadi ada seorang pak saudara, dia kata time muda sampai dah tua tak pernah rasa bimbang berjudi, letak nombor ekor kat atas meja. Anak-anak saudara datang tengok selamba je, tak rasa malu sepanjang hidup. Tiba-tiba dalam tahun yang dia nak mati tu, dia bertukar perangai total, bertukar opposite. Berhenti berjudi, pergi masjid, kan, tolong isi dekat rumah sekian. Habis Ramadan dia meninggal. Ini hadis Nabi yang Nabi sebut tentang orang kedua tadi, akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga dia dengan neraka tinggal sikit nak masuk. Sebab tu kenapa yang penting apa dalam konteks ni, kita dengar bila hadis Nabi kata apa? Nabi kata lillah, bagi Allah. Utaqa, ada orang-orang dibebaskan minan nar, daripada api neraka. Pada apa? Fi kulli lailah, pada tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam tu ada orang dibebas dari api neraka. Bila kita orang bebas, tak masuk lagi tapi dia bebas. Maksud dia apa? Nama dah ada dah dekat sana, dah catat dah. Tapi dibebaskan dengan datangnya Ramadan, terbebas. Kena runsing lah, itu besar, kena runsing. Bukan masalah dalam Ramadan lagi, lepas Ramadan tu runsing lah kita. Bebas ke tak bebas? Pasal kita dah ada tempa nama dah. Cuma masalah di manakah nama kita. Itu sebab kenapa bila dalam bulan Ramadan, doa antara doa yang sering didoakan oleh para imam di tanah Arab ke, dari Malaysia ke. Cuma Malaysia tak faham ke, tak tahu dia faham ke tidak. Bila imam tu doa dia, Allahumma ati' riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah tengkuk-tengkuk kami, tengkuk-tengkuk bapak-bapak kami, tengkuk-tengkuk mak-mak kami daripada api neraka. Pembebasan tadi, tak masuk, tak buat jahat lagi, tapi nama kita kat mana? Sebab kenapa kadang-kadang macam-macam konsep tadi, nikmat Allah Ta'ala itu banyak, tapi akhir tu pengakhiran. Sebab Allah Ta'ala sebut tentang tadi, tentang masalah manusia ni dapat nikmat ini, mana nikmat aku yang kamu dustakan, mana nikmat aku yang kamu dustakan. Sebab tu Allah Ta'ala terangkan apa?
Semuanya akan binasa. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan keagungan. Lain habis semua akan binasa. So kalau dia kata orang tu attach sangat dengan nikmat Allah Ta'ala pun salah. Mensyukuri nikmat betul, tapi untuk attach beriuk sangat tak nak lepas nikmat tadi. Ini Allah Ta'ala yang bagi, tak nak lepas, tak boleh. So benda tu adalah di antara benda Allah Ta'ala akan persoalkan balik. Bahkan benda tu akan binasa. Bukan itu matlamat, itu kan matlamat, itu pembantu tangga kita ke akhirat. Dan kalau orang yang bijak, dia akan gunakan segala perkara yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk yang nikmat-nikmat Allah Ta'ala sebutkan tu sebagai cara untuk dia menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun siapa-siapa yang tak tahu dan tak nak buat, maka dia akan tertinggal. Jadi kata di situ, dan baca dikatakan oleh Qatadah, amba abima khalaq, dia beritahu kita tentang apa yang dia ciptakan. Summa amba anadzalika kullahu fan. Kemudian dia beritahu bahawa semua itu semuanya fan, akan binasa. Fan. Fan. Bukan pan, bukan PAN. Fan. Wa fi du'a al-ma'thur, dalam doa yang ma'thur daripada Nabi SAW. Ya Hayyun, wahai Maha Hidup. Ya Qayyum, wahai berterusan mentadbir. Ya Badi'as samawati wal ard, wahai mereka cipta seluruh langit dan juga bumi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Maha mempunyai keagungan dan juga kemuliaan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Bi rahmatika nastaghith, dengan rahmatmu kami minta pertolongan. Aslih lana sya'nana kullahu, perelokkanlah untuk kami urusan kami kesemuanya. Wala takilna ila anfusina tarafata ain, dan janganlah engkau biarkan kami kepada diri kami sendiri walau sekelip mata. Wala ila ahadin min khalqik, yang kau biarkan kami juga kepada sesiapa pun di kalangan makhluk-makhluk engkau. Ada yang versi pendek sikit, versi pendek dia. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilna nafsi tarfata ain. Ada ini doa rezeki pagi petang. Buku maksurat tu beli baca. Beli saja tak baca. Sekarang app pun ada tau. Application pun ada. Tak tahu apa lagi. Nak bahasa Inggeris ada, bahasa Melayu pun ada. Tahulah. Mudah gila dah sekarang hidup. Kalau tuan-tuan tahu zaman saya belajar dulu kan, waktu kita belajar bahasa Arab zaman kita dalam balik berapa tahun lepas dah tua dah ni. Okey, katakan tahun 94, 92, 94, 93, 94. Saya start belajar bahasa Arab dulu. Punya payah buku terjemahan. Mana handphone ni mana lagi lah, tak ada. Kan bila dengar orang tu kata, aduh, terjemahan. Apa kita belajar dulu kitab Mau'izatul Mukminin, ringkasan Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Qasimi. Ada terjemahan kan. Sanggup tu pergi Sungai Besar naik bas beli. Kan? Di kita Arab buta-buta beli tak baca-baca pun. Tak kerti-kerti baca pun. Zaman sekarang ni tuan sekalian, seriously. Macam hadis-hadis kan. Kalau zaman dulu budak-budak nak belajar hadis, nak dengar hadis kan, nak ulang hadis, punya payah. Sekarang ni macam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, ada MP3 tau. Beli MP3 tu, MP3 download, masuk dalam handphone, boleh jalan, tak payah dengar lagu, dengar hadis je. Haddatsana Syu'bah, haddatsana Mughirah, haddatsana qala Nabi SAW. Serius. Sangat dahsyat. Cuma kita sekarang ni lah dengan pemudahan yang ada, masya-Allah kan. Punya mudah. Tak boleh belajar sini, datang pakai apa? Datang tengok dalam YouTube. Bersepah kelas. Yang antara zaman terakhir ni paling banyak kelas agama. Tuan-tuan perhatikan, paling banyak ustaz mengarut, ustaz tak mengarut semua ada. Faham tak? Mudahnya untuk belajar. Tapi manusia macam take for granted, tak ada pun effort. Kan? Nak tahu dia nak tunggu ada masa dia. Ikut masa dia bukan masa sana. Kadang-kadang macam ni kita teradap dan belajar kan. Zaman dulu kami macam nak belajar, nak tunggu guru tu punya masa. Dia kata hari apa boleh datang, kita pergi masjid rumah dia. Kan? Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dia tak bayar pun. Kadang pelik lah kita kata. Tapi dan masa sama kita seronok pergi. Sekarang ni nak cari hai. Sekarang tuan-tuan nak apa? Bukhari Muslim, kitab Kutubus Sittah tu, terjemahan bahasa Inggeris ada belakang. Indonesia pun ada kan? Hadis kan? Hadis. Kutubus Tis'ah. Masuk Musnad Ahmad, Sunan Darimi dengan Muwatta' Malik. Ada 9 kitab. Terjemah dah. Yang bercetak, yang dalam handphone. Nak apa lagi? Belajar tak nak belajar aje. Zaman dulu kita Arab punya mahal. Sebab sekarang mahal lagi. Macam Fathul Bari tu kan. Fathul Bari tu dah 1,200. Tuan-tuan nak belilah 1,200. Tapi sekarang ni boleh download. Even the latest cetakan yang ada boleh download.
berapa meg je? Dalam 50 meg. Susun Susun cantik cantik. lagi. Siap ada Fihris lagi. Yang terbaru macam yang hari tu saya download tu. Sekejap, freeze. Semualah. Contoh macam ni lah. Tak pernah lah orang bayangkan macam ni nak jadi. Kalau ni kata kita, zaman kita sekarang ni kan. Macam, ni kutubus sitah. Contoh dia macam, Sunan Nabi Daud. Sekejap. Okey. Macam Sahih Bukhari kan. Ada berapa cetakan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, Fathul Bari lah. Sekejap. Okey, Fathul Bari. Cetakan yang paling best, cetakan ni. Cetakan apa Darut Taibah. Cetakan ni, semua sekali ni tau. Semua saya cetakan. Ada 17 jilid. Sekali dengan dia punya indeks. Jadi cetakan ini yang dia kata yang best sekali sebab apa tau? Sebab cetakan ini, dia kata cetakan yang baru, muqabalah ala tab'ah bulaq, yang dibuat comparison dengan tab'ah bulaq. Al-Miriyah, yang cetakan yang paling lama lah yang ada. Wa qad tadamman awal marrah, dia kata dan dia mengandungi kitab ni untuk pertama kalinya bayan ihalat Ibn Hajar. Mana bila Ibn Hajar kata dia hadis ni dekat sekian, dia letak nombor berapa hadis tu. Dia buat lebih kurang dalam 13,000 kedudukan dalam kitab Fathul Bari ni, mana yang Ibn Hajar kata sekian, dia orang carikan. Kemudian Tawthiqun Nusus min ahami mawarid Ibn Hajar, Qarabata arba'in marja'an. Mana kita cek balik. Bila Ibn Hajar sebut kitab-kitab sekian, dia orang cek balik 44 rujukan. Takhrij balik. Kemudian sebut okey, zikru arqam atraf kullu hadis fi sabiq lahu wal lawahiq alaihi. Dia kata setiap hadis kan kita cerita Bukhari, dia punya dia syarah hadis, dia letak hadis, dia berulang. Kerana dia potong hadis ni punya first bahagian letak sini. Second dia mungkin nombor 3 ujung lagi. Third dia mungkin letak sini. Dia pecah-pecah ikut tajuk. So dalam kitab ni dia akan bagi tahu hadis ni ulang kat nombor apa. Bahkan yang best lagi kan, ada satu buku kitab tu, kitab dia Anisus Sari. Dia sebelum saya balik Malaysia dia orang keluarkan. Dia takhrij balik apa yang Ibn Hajar Asqalani sebut. Dalam Fathul Bari ada Ibn Hajar kata hadis sekian. Bukan Sahih Bukhari tu. Dalam syarah dia takhrij balik hadis-hadis tu. Dulu mana ada kan? Dulu kita dapat macam ni tak adalah. Buku macam ni only habis duit lah. Contoh macam kat sini kan macam yang kata Allah Taala mudahkan zaman kita sekarang ni. Macam kitab tafsir kan. Dekat ni tafsir saya ada dalam 137 kitab tafsir. 137 kitab tafsir. So apa lagi tinggal manusia nak belajar? Hadis nak bagi saya, hadis saya bagi. Tak ada masalah. Sebenarnya saya download ikut apa saya nak je. Download balik. Jadi macam kalau kita perhatikan, Allah Taala mudahkan sebenarnya. Sangat-sangat mudahkan. Tapi pasal apa tak? Pasal benda-benda yang tadi semua nikmat duniawi ni semuanya tak lama, sekejap je. Jadi dia kata dekat tu dalam hadis ni yang kita baca tu, dia sebut supaya kita nyatakan wahai Maha Hidup, Maha Betul Sama Takbir, wahai yang menciptakan, mengadakan tanpa sebarang contoh seluruh langit dan bumi, wahai memiliki keagungan dan kemuliaan, tiada Tuhan melainkan Engkau. Dengan rahmat-Mu kami minta pertolongan. Perelokkanlah untuk kami urusan kami kesemuanya yang Kau berikan kami kepada diri kami walau sekelip mata, dan tidak juga kepada sesiapa pun di kalangan makhluk Engkau. Hadis ni diriwayatkan oleh ditulis oleh Tirmizi. Hadis nombor 3524. Okey. Dia kata qala Sya'bi, berkata Sya'bi, idza qara'ta, bila engkau membaca Sya'bi berkata bila engkau membaca kullu man 'alaiha fan. Dia kata jangan kau diam terus sujud. Ini Allahu Akbar. Dia macam kes saktah kan? Saktah yang dalam Quran Karim tu dia bukan masalah tak boleh berhenti. Jangan tinggal bacaan. Seayat tu takkan lengkap. Sekarang ada orang kita tengok dia baca satu ayat dia terus sujud. Ada apa dia dulu apa yang Hisham Nazim Haqqani. Dia rekod dia punya solat tarawih.
dekat London. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu akbar. Satu ayat je. Serius dia baca satu ayat je. Itu kisah. Jadi macam dalam konteks ni tak boleh. Pasal dia kata kat sini Asy-Sya'bi kata idza qara'ta, bila kau baca kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atasnya akan binasa. Semua yang kau miliki, apa nikmat kamu dapat, kamu nampak tu, semua di atasnya akan binasa. Fala taskut, yang kau diam hatta taqra, sehingga kau baca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalalul ikram, dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan juga kemuliaan. Maksud dia itu, maksud dia. Wa hadhil ayah, dan ayat ini kaqaulihi ta'ala, sama seperti firman Allah Taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu, setiap sesuatu akan binasa. Pasti binasa melainkan wajahnya. Al-Qasas ayat 58. Ayat 88. Wa qad na'ata ta'ala wajhul karim fi hadhil ayatil karimah bi annahu dzul jalal ikram. Allah Taala telah menyifatkan, dia tabaraka taala menyifatkan wajahnya yang mulia dalam ayat yang mulia ini dengan bahawa ia dzul jalalul ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ai huwa ahlun ayyajilla fala yu'sa wa yuta' fala yukhalaf. Huwa ahlun, dialah yang paling layak, dialah yang terlayak dengan keagungan dan kemuliaan dia ada. Ayyujalla, bahawa diagungkan dia. Fala yu'sa, maka tidak dia diderhakai. Tidak dia diderhakai. Wa yuta', dan dialah yang paling layak untuk ditaati. Fala yukhalaf, maka tidak dia dicanggahi. Itu sebab kenapa dia sebut tentang nama wajah, sifat wajah dia tu, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali ikram, untuk menyatakan dia yang paling layak. Untuk apa? Untuk dibesarkan, diagungkan, maka tidak boleh dia ni ditentang atau diderhakai. Dan dia juga yang paling layak ditaati. Mulia, ditaati. Maka dia janganlah dia dicanggahi. Okey. Kaqaulihi, seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah hai Muhammad dirimu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka. Macam kita duduk dengan siapa? Dengan siapa betul kita lepak? Kita lepak. Kumpulan yang banyak ni duduk dengan dia seronok, tapi semuanya lara. B duduk dengan orang ni asyik ceramah. Memanglah berbulu kat telinga, asyik ceramah kan. Kita duduk dengan ustaz tak ceramah manjang. Memang Nabi sendiri pun sebenarnya Nabi SAW sendiri pun sifat baginda, memang Nabi SAW tidaklah berceramah manjang. Jumpa sahabat je, auzubillah minasyaitanirrajim. Tak. Bahkan para sahabat Nabi SAW dahulu kata apa? Kana Rasulullah SAW, dahulunya Rasulullah SAW yatakhawaluna, menyang-nyelikan kami bil mau'izati, dengan bimbingan. Mana membimbing Nabi bimbing kami itu dalam selang-selang. Ada hari Nabi cakap, ada hari Nabi diam, ada hari Nabi bergurau, ada hari Nabi sekian. Makhafata, kalian bimbangkan as-sa'amah, bimbangkan kami akan jadi jemu. Bimbang kejemuan, jemu datang. So, Nabi jaga. Itu bagi Nabi jumpa-jumpa asyik ceramah masalah juga. Kan ada kali yang ceramah juga. Cerita pisau tak apa kan, cerita benda lain asyik cerita ceramah je, salah juga. Kan, cerita benda lain sekali. Tapi anyway, Nabi SAW sendiri pun macam tu. Minta apa, dia tidak memanjang buat perkara-perkara. Tapi dalam masa yang sama, siapa kita duduk tu penting. Sebab dalam konteks ni, siapa kita kawan tadi akan menyebabkan cara pemikiran kita pun. Asyik duduk dengan ahli bid'ah, dia kepala jadi bid'ah juga. Duduk dengan orang yang tak nak belajar, tak nak patuh pada perintah Allah Taala. Dia sentiasa bercakap dengan alasan tak perlu ikut, tak perlu buat. Kepala kita akan jadi macam tu. Kepala kita akan jadi macam tu. Kita akan lihat bahawa kononnya macam tak apalah, bukan semua benda di Islam ni kena buat. Akan keluar. Timbul mulut kadang-kadang ustaz pun keluar macam tu. Kalau duduk dengan orang ahli bid'ah ni, akan jadi macam tu. Duduk dengan orang tak sembahyang. Lah kita tak sembahyang lah kita. Kalau duduk dengan orang sembahyang, kita duduk grup yang nak solat. Dia kan solat lah. Macam saya ingat dia pun macam apa Noman Ali Khan. Kan dalam satu rancangan dekat dalam apa? Dalam YouTube ada apa siapa nama tu, Al-Kandari. Orang kau sebut nama artis semua cepat je. Siapa nama dia? Kan Syekh apa? Fahad Al-Kandari. Fahad Al-Kandari dia buat satu satu rencana. Benda ni dah third season. Yang dulu kan dia menangis budak hafal Quran buta tu kan. Tu menangis orang bisu perempuan.
daripada Belgium ke mana dah. Perempuan tu dia perempuan US perempuan tu bisu. Dia tak pekak, tak boleh cakap. Tapi berusaha untuk berceramah pakai bahasa isyarat tu tak. Lepas tu dia try baca surah Ar-Rahman pada budak perempuan tu. So perempuan tu kan, aku tak dengar. Menjejeh. Dia menangis ke time tu jugalah. So dia kata, dia pekak tapi dia beri nak dengar, nak baca. Dia baca apa? Dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Dia pekak tapi dia try baca. Qul huwallahu ahad. Gitu kan. Kawan ni menjejeh mata. Dia kata tak boleh terus dah. Terus stop. Rancangan tu stop. Jadi dalam banyak-banyak tu dia pergi temu ramah tu. Dia bertemu ramah apa? Nu'man Ali Khan. Sebelum dia temu ramah Nu'man Ali Khan, Nu'man Ali Khan cerita starting dia nak belajar agama. Dia memang keluarga Islam lah, dia kecil dia, tapi lepas duduk kat US kan jadi budak US lah. Sehingga dia ikut satu kumpulan budak-budak ni ikut ni kelakar. Panggil lah, dia kata kita ada persatuan Islam. Tapi bila datang pergi jumpa tak ada buat ceramah pun, makan. Jadi dia macam pening kepala. Dia kata aku pergi yang lain semua ada preaching, ada sekian, budak-budak ni makan je, kumpul makan, melantak dia. Tapi satu hari dia pergi jalan-jalan, dia kata dia masuk masjid, dia berhenti. Dia kata tak apa, kau tunggu sini. Dia kata kita pergi masuk solat jap. Dia kata aku malu. Dia kata aku ikut solat sekali. Kawan kita penting. Kawan yang bantu untuk kita duduk mana. Jadi sebab tu dalam Quran Karim Allah Taala wasbir nafsaka, sabarkanlah diri engkau. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, bersama-sama orang yang menyeru Tuhan mereka pada awal pagi dan awal malam. Yuriduna wajhah, yang mereka inginkan wajah Allah. Matlamat dia untuk apa? Wajah Allah. Macam dia dalam surah Al-Insan kan. Dia kata wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, dia kata mereka beri makan, wa yut'imuna at-ta'am, beri makan makanan. Apa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, walaupun dia sayang. Dia sayang harta tu. Miskinan wa yatiman wa asira. Dia kepada orang miskin, anak yatim juga, orang yang dalam tawanan. Lepas tu syiar mereka dalam hati ketika beri sedekah pada orang, innama nut'imukum liwajhillah. Kami hanya beri makan kepada kamu kerana wajah Allah. Wajah Allah. La nuridukum jazaa'an wala syukura. Kami tak ingin daripada kamu sebarang balasan ataupun sebarang terima kasih. Ini Allah Ta'ala tenterangkan syiar bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran Karim ini syiar mereka. Dan surah Al-Insan sebut macam tu, Al-Kahfi sebut macam tu. Sebab tu kenapa kena ingat wajah Allah Ta'ala menjadi sebagai tumpuan. Dia wa qaulihi ikhbaran al mutasaddiqin. Surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami hanyalah beri makan kepada kamu liwajhillah, kerana wajah Allah. Bila orang kata ada wajah-wajah lah. Dan sebenarnya benda tersebut bila disebut untuk kita mukmin, kita beriman untuk beramal. Mana kita pun macam apa matlamat aku patut buat, itulah kejar. Macam mereka mengejar wajah Allah, kita kejar wajah Allah Ta'ala juga. Untuk bertemu Allah Ta'ala dengan keadaan gembira. So Allah Ta'ala memuliakan kita dengan kemuliaannya. Pandang kita dengan wajah kemuliaan, bukan dengan kebencian ataupun kemurkaan. Itu beza dia. Bila ada orang macam wajah Allah Ta'ala, kalau ada wajah, ada belakang, ada depan, ada kiri, kanan, ada tempat makhluk. Kerja tak ada kerja lain. Kadang-kadang mereka macam ni, kita kata berbohong macam-macam benda. Kadang-kadang orang kita ni, tak tahulah. Kadang apa, ada kelakar jugalah. Bila kadang manusia ni, dia membuat perancangan, kan, buat satu grup apa, untuk macam mana kita nak jawab soalan untuk ni, orang-orang Wahabi ni. Lepas tu dia bawa masuk sekali Ustaz Wahabi dalam tu. Ustaz Wahabi tu tengoklah pada orang buat apa. Pelik juga. Tahulah, kadang-kadang orang tak nak tunjuk kan. Dahsyat. Perancangan tu macam cara nak kuasai mikrofon, macam kalau buat forum tu, orang kita je soalan. Jangan bagi soalan orang lain. Kalau kita rasa masa panjang sangat, lambatkan, tangguhkan supaya jangan sampai diorang ada peluang nak bertanya soalan. Serius. Tapi bersungguh-sungguh. Sangat dahsyat. Depan-depan tengok seorang ni profesor ni sekian. Gila betul. Yalah. Allah Ta'ala. Yalah. Wallahu a'lam. Kita tahu cerita. Qala Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki dhi. Dia di antara asmaul khamsah. Dalam bahasa Arab, dia ada nama yang 5. Nama yang 5 tu antaranya adalah abuka, hamuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu. Dzulqarnain, Dzilqarnain. Dhu ni sebenarnya boleh jadi dha, dhu. Contoh, hadza Dzulqarnain. Ra'aitu Dzalqarnain. Marartu bi Dzilqarnain.
Dia tak bunyi. Dia bukannya kekal macam Zu sentiasa. Macam orang nama Zulkifli. Kadang bahasa Arab dia akan jadi Zalkifli atau Zilkifli. Ikut pada dia punya kedudukan. Contoh, hadza Zulkifli. Ra'aitu, I saw Zalkifli. Pada atas. Dia Zu jadi Za. Marartu bi, I pass by. Saya melintas dengan Zilkifli. Dia tanda apa? Tanda i'rab dia bukan baris tapi huruf. Kalau jaa Muhammadun, datang Muhammad. Ra'aitu, I saw Muhammadan. Marartu, saya melintas dengan bi Muhammadin. Kan dan din don kan, dia baris tu menjadikan dia kedudukan. Dia pelaku perbuatan ke, dia mubtada ke, dia khabar ke, ataupun dia yang kena perbuatan, ataupun dia yang ada huruf jar. Dan dindun, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Aliyun, Aliyan, Aliyin. Tapi macam Zu ni tak, Zu ni dia waw tu. Waw tu boleh jadi alif, boleh jadi ya. Okey, jadi Zul Jalal boleh jadi Zil Jalal, boleh jadi Zal Jalal. Ti ada don zikir ya Zal Jalali wal Ikram, kan dia orang zikir munajat kan. Kita tak pernah buat. Ngaku je pernah buat. Lupa-lupa lah. Ya Zal Jalal Ikram, amitna ala dinil Islam kan. Tak salah lah, seru kan. Cuma ramai-ramai tu jenuh tu. Sebenarnya kita patut zikir-zikir macam tu, kita buat seorang-seorang tengah malam. Tanpa orang ada, buat seorang. Ya Zal Jalalul Ikram, Ya Zal Jalalul Ikram. Oh, boleh seru lah. Allah Ta'ala seru dia dengan nama-nama yang baik. Kan? Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Seru. Tapi jangan seru depan orang. Dia hilang zuk, hilang rasa. Buat seorang dalam rumah, kat bilik diam seorang. Jangan orang tahu. Buat depan orang ni dia ada riak pun ada. Kan? Lembutkan suara. Dulu saya ingat sekolah asrama saya tu, budak-budak lelaki suka ambil mikrofon. Sebelum maghrib dia bertarahim lah, berapalah. Lepas tu speaker sampai ke asrama perempuan. Yang budak perempuan pun dengar lah. Oh, ni siapa punya suara sedap ni? Besok tanya lah, siapa semalam yang baca apa nasyid apa ni zikir munajat sebelum maghrib. Macam-macam, tak ada kerja lain. Ni mikrofon budak-budak ni. Ini benda terjaga. Jadi Zal Jalal. Jadi kat sini dia kata dia Ibn Abbas menyatakan qala Ibn Abbas Zul Jalalul Ikram, yang memiliki keagungan dan juga pemuliaan, ai Zul Azamati, itu mempunyai kebesaran. Wal kibriya ikram ai kibriya, pembesaran diri. Pemuliaan diri, pembesaran diri. Itu yang timbul pada pengertian tersebut. Jadi dia kata walamma akhbara antasawi ahli al-ardi kullahu antasawi al-ardi ahli al-ardi kulluhum fil wafah. Dan apabila Allah Ta'ala telah beritahu mengenai persamaannya, samanya penghuni-penghuni bumi, semua mereka dalam kematian. Maksudnya Allah Ta'ala sebut benda tadi, tak ada siapa yang tak mati. Mulia mana punlah manusia tadi, hatta Nabi pun mati. Tak ada siapa lebih mulia banding Nabi. Kalau Nabi mati, orang lain lagi lah patut mati. Cuma ada masa itu ni ada pelik jugalah. Kadang-kadang ada separuh tu dia kata, yelah Nabi Khidir tak mati lah. Macam-macam benda. Ni benda-benda yang kita kata karut marut ni terus kita ikutkan. Dia kata macam ini orang kata. Tapi Quran kata apa? Semua sekali mati. Tidak ada siapa yang tak mati. Hatta para malaikat ciptaan Allah Ta'ala pun akan mati. Jadi apabila dia memberitahu tentang persamaan atau kesamaan penduduk-penduduk bumi, kesemua mereka dalam kematian. Wa annahum sayasiruna ila daril akhirati, dan bahawa mereka semua akan menjadi ke negeri akhirat. Fayahkumu fihim, maka akan menghukum pada mereka Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan juga kemuliaan, bihukmihi al-adl, dengan hukumnya yang adil. Qala, maka Allah Ta'ala pun sebut dekat sini, lepas dia terangkan semua akan binasa, semua akan balik pada dia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan manakah nikmat Tuhan kamu berdua akan dustakan. Wa qauluhu ta'ala, firman lepas tu, yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepadanya sesiapa yang di langit dan juga bumi. Semua yang dekat bumi dan langit semua sekali minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa minta kepada yang lain sebenarnya. Cuma manusia yang di opposite kepada tersebut akan minta lah. Kullu yawmin huwa fi sya'n, dan setiap hari dia dalam urusan. Allah Ta'ala ni bukan tak ada urusan, tak ada hari, semua hari dia berurusan. Semua hari dia berikan menyahut doa, mengurniakan. Tak pernah ada hari yang dia cuti ke rehat.
Dan tak pernah pula benda tu letih. Penat. Tu dia kata wala ya'uduhu hifdhuhuma kan. Tidak melemahkan, meletihkan dia penjagaan kedua-duanya. Tak ada satu benda pun berlaku tanpa izin dia. Tak ada benda yang terjadi tanpa kebenaran dia. Sebab itu semua sekali dia ni dalam keadaan apa? Fisyan. Semua orang meminta, semua sekali dia layan. Allah Ta'ala layan permintaan semua makhluknya. Cuma cara layan tadi ikut kadar Allah Ta'ala nak lah. Bukan kadar kita nak. Kalau ada orang kata cuma minta tapi tak dapat, itu salah. Bahkan bila orang tu cakap macam tu saja, automatik memang doa dia akan ditolak. Kan? Mana seorang hamba, doa seorang hamba itu Nabi kata akan dimakbulkan selama dia tak ada isti'ajal. Para sahabat kata apa isti'ajal? Orang tu kata, ya aku dah doa tapi tak dimakbulkan pun. Cakap macam tu habis. Doa tu terus rejected. Dan banyak orang kadang-kadang lepas berdoa lama dia tak dapat pemakbulan atau dilewatkan pemakbulan, dia terus putus asa. Dia kata tak dapat apa pun. Habislah. Itu sebabnya. Tapi kalau ada pun dalam masa konteks doa tadi diberikan, ya. Cuma cara diberikan. Bila waktu diberikan. Itu adalah kadar ikut aturan yang Allah letakkan. Wa hadza ikhbarun. Dan ini adalah pemberitahuan. An ghinahu amma siwah. Berkenaan tidak perlunya dia terhadap daripada sesiapa-siapa selainnya. Dia tak perlu siapa-siapa pun. Waftiqarul khalaiqi ilaihi fi jami'il anas. Dan kefakiran atau keperluan al-khalaiq, semua makhluk-makhluk, ilaihi kepadanya, fi jami'il anat, pada setiap detik. Every second kita sebenarnya perlu kepada dia. Tidak ada waktu yang kita kosong daripada perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahum, dan mereka yas'alunahu bilisani halihim wa qalihim, dan mereka meminta kepadanya dengan lidah keadaan mereka dan kata-kata mereka. Lidah keadaan maksud dia dengan macam dia apa? Dia macam kan? Dia rasa lemah. Ketika tu lidah dia meminta tapi dengan lidah keadaan. Kalau lidah maqal, lidah kata-kata adalah lidah yang dia kata, ya Allah aku nak benda sekian. Macam-macam dikatakan oleh Ayub. Kan ketika dia sakit, apa dia kata? Dia tak terus minta doa sembuh, dia kata apa? Rabbi massaniyad-dur. Tuhanku kena kepadaku penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah paling penyayang di antara yang menyayangi. Nah, dia gunakan word yang ringkas. Engkau paling penyayang di antara yang menyayangi. Kalau mak macam ni lah maksud dia. Mak aku sayang aku, kesian tengok aku. Bapa aku tengok aku, kesian tengok aku. Kawan aku tengok aku, kesian tengok aku. Anak aku tengok aku, kesian tengok aku. Isteri aku tengok aku, kesian tengok aku. Ya Allah, engkau paling penyayang di antara yang menyayangi. Diorang sayang aku, engkau lagi sayang. Itu lidah tu bukan lidah kata-kata, tapi lidah apa? Lidah keadaan. Dia merasakan bahawa apa tahu? Bahawa keadaan tersebut adalah dia Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala pasti takkan biarkan dia sia-sia. Yakin mereka dengan kepada Allah SWT. Yakin dengan bantuan Allah SWT. Ni beza para anbiya ataupun para awliya. Orang-orang yang di bawah jagaan Allah Ta'ala, mereka semua macam tu. Dia kata wa annahu, dan wasenganya dia Allah Ta'ala kullu yaumin huwa fi sya'nin. Bahawa dia setiap hari berada dalam urusan. Dalam urusan. Qala Mujahid, berkata Mujahid bin Jabr. Qala, beliau berkata, kullu yaumin huwa yujibu da'iyan. Setiap hari dia menyahut orang yang berdoa. Setiap hari dia menyahut orang yang berdoa. Kalau tak kita sendiri ada masalah, orang minta kita doa. Adik saya sekian tolong doakan. Orang kata dia doakan. So maksud dia, orang minta pada kita. Kadang-kadang kita jemu. Allah tak pernah jemu. Kita kadang jemu. Orang minta doa sendiri bang. Faham tak? Tapi Allah Ta'ala tak pernah jemu. Dia menyahut setiap orang yang menyeru. Wa yakshifu karba, dan dia menyingkap kepayahan atau kemalangan. Wa yujibu mutarra, dan dia menyahut doa orang yang terdesak. Wa yaghfiru dzamban, dan dia mengampunkan dosa. Setiap hari ada. Dan setiap hari ada orang kembali kepada Allah Ta'ala. Setiap hari ada orang memerlu kepada Allah Ta'ala. Mana ada tak detik Allah Ta'ala tak ada diperlukan Allah Ta'ala. Semua orang. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, la yastaghni anhu ahlus samawati wal ardi. Tidak boleh tak perlu. Tidak boleh tidak perlu terhadap Allah Ta'ala penduduk seluruh langit dan juga bumi. Maksudnya tak ada siapa yang tak perlu kepada dia. Semua perlu kepada dia. Yuhyi hayya, dia menghidupkan yang hidup. Wa yumitu maita, dia mematikan yang mati. Wa yurabbi saghira, dia mendidik atau membela anak kecil. Wa yafuku asira, dan dia membebaskan tawanan. Wa huwa muntaha hajatis salihin wa sarihihim, dan dia adalah pengakhiran kesetinggi-tinggi keperluan hajat bagi orang-orang yang soleh dan juga apa?
pekikkan atau jerikan kita. Mereka nak laung, merayu, pada paling tinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muntaha syakwahum, dan mereka lah pengakhiran pengaduan mereka. Maksudnya kita teranglah, manusia tahu Allah Taala mendengar tapi tak siapa mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita Allah Taala yang mengubahkan takdir tapi kita minta pada Allah Taala. Kesian manusia yang lebih lagi zaman kita sekarang dibutakan dengan capal lah, dengan rambut lah, dengan macam-macam benda. Semua benda. Sepatutnya manusia ni dah sampai peringkat ni kan, dah maju sangat. Patutnya semua orang tahu dah bahawa tempat pengantungan kita sebenar hanya Allah Taala. Tidak ada yang lain. Patut semua orang minta hanya pada Allah Taala. Mengadu. Kita ada kesusahan, mengadu pada Allah Taala. Allah Taala tahu kita punya kesusahan. Tapi tak ada orang mengadu pada Allah Taala. Wa an Abi Darda, daripada Abi Darda. Anin Nabi, daripada Nabi SAW. Qala, bagi sabda. Qala Allahu Azza wa Jalla. Berfirman Allah Azza wa Jalla. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Dia setiap hari dia dalam urusan. Qala, baginda bersabda, min sya'nihi, di antara urusan Allah Taala, urusannya ay yaghfira dzamba, boleh mengampunkan satu dosa, mengampunkan dosa. Wa yufriju karba, dan dia melapangkan kesempitan ataupun kepayahan. Wa yarfa'u qauma, dia meninggikan satu kaum. Wa yad'u akharin, dan dia menjatuhkan satu kaum. Dia meninggikan ini, menjatuhkan ini. Kan itulah Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Imran ayat 26. Artinya kulillahumma, katakan hai Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulk, engkau raja segala kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau beri kerajaan siapa engkau nak, wa tanzi'ul mulka man tasha, engkau cabut kerajaan siapa engkau nak, wa tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa engkau nak, wa tudhillu man tasha, engkau hinakan siapa engkau nak. Biadikal khair, di tanganmu segala kebaikan, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau ke atas segala sesuatu maha berkuasa. So, itu kerja dia harian. Bila orang tu jatuh, Allah jatuhkan. Orang tu naik, Allah naikkan. Allah naikkan. Yang kita macam, kenapa dia naik? Apa strategi dia? Tak. Allah naikkan. Allah naikkan. Tak ada tu, tak ada hal. Kita suka dengan cara dia memerintah. Tak ada hal. Dan Islam tak ada pernah Allah Ta'ala suruh kita setuju dengan semua benda. Tapi masalah kita, dia naik, kenapa? Jangan tanya. Kenapa dia? Ayat tu salah. Ya Allah, kami tak nak dia. Tak apa. Ya Allah, dia tak sayang hamba-hambamu. Ya Allah, dia tak taat perintahmu. Dan lafazkan. Tapi bukan kita dengan kata macam, ya Allah, kenapa dia? Allah Ta'ala tahu kenapa dia. Supaya kita banyak berdoa. Ni kalau naik pak lebay manjang je kan, jadi imam, jadi pemerintah, kita macam alhamdulillah dah ada tok guru, tak payah belajar, tak payah beramal. Baru kita rasa sempit, baru kita sibuk nak berdoa. Tu ada bezanya dalam perkara ni. Qultu, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad ruwiya mauqufan, dan sebenarnya telah diriwayatkan hadis ni secara mauquf, kama allaqahul Bukhari bi suratul jazam, macam mana yang muallakkan, digantung hadis ini oleh Bukhari dengan bentuk jazam. Bukhari kata qala Rasulullah SAW. So maksud dia hadis ni dalam Bukhari secara muallak, tapi dia bercantum dalam lafaz-lafaz yang lain, dalam sanad yang lain. Disebut kat situ Ibnu Majah, Ibnu Majah hadis nombor 202. Hadis nombor 202. Okey. Dan lalu dia kata faja'alahu min kalami Abi Darda. Tapi dia dikatakan dia kata Abu Darda. Fallahu a'lam, maka Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi ada yang mengatakan tak, benda tu macam dikatakan oleh Ibnu Majah, dikatakan dalam riwayat tu sanad dia hasan, dan dihasankan hadis tu oleh Albani rahimahullah. So jadi memang lafaz tu kata disokong kepada oleh Al-Quran bahawa manusia itu diangkat dan jatuhkan oleh Allah SWT. Orang yang mulia, Allah Ta'ala muliakan. Orang tu hina, Allah Ta'ala hinakan. Semuanya tidak ada siapa yang berlaku kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Dan itulah antara urusan-urusan Allah Ta'ala yang harian, yang sentiasa setiap hari dalam kesibukan tu atas diam kita. Jadi Allah Ta'ala dia dalam urusan mengampunkan, menghapuskan dosa, melepaskan orang dari kesempitan. Semua sekali urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.